Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'un alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ya dikasihi Tuan Pengerusi, seterusnya Tuan Imam, sasah pimpinan para jemaah, muslimi dan muslimat yang dimulia diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin dan inayahnya kita pada malam ni masih diberi kesempatan sama-sama dapat mendirikan solat berjemaah. Kita juga diberi peluang sama-sama berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kekuatan untuk terus istiqamah di dalam kita melaksana perintah Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya dapat bertemu dan memasuki bulan Ramadan, insya-Allah. Kita sambung malam ni perbincangan yang seterusnya daripada kitab kita Al-Adabul Mufrad. Pada bicara yang lepas, kita ada menyebut dalam satu hadis Nabi SAW pernah bersabda. Hadis yang ke-25, pada malam ni kita sambung yang ke-26. Di antara yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu ra'a Umaru hullatan siyarabut tuba' faqala ya Rasulillah ibta' hadhihi fa'albasaha yaumul jum'ah wa iza ja'al wufudu qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu fa utiyan nabiy sallallahu alaihi wasallam minha bihulal fa arsala ila Umar bihullatin fa qala kaifa albasuha wa qad qultu fa fiha ma qultu qala inni lam u'tikaha litalbisaha walakin tabi'aha aw taksuha fa arsala biha Umar ila akhil lahu min ahli Makkah qabla an yuslima aw kama qala Nabi. Daripada Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu an, kita sambung sedikit yang bulan lepas mengenai ada pakaian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut oleh Nabi. Antaranya ialah pakaian yang bercampur dengan sutera yang diharamkan oleh Allah bagi kaum lelaki. Satu ketika bagaimana Umar Al-Khattab yang mana dalam keadaan telah melihat kain yang dimilikinya berada bercampur dengan sutera. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, belilah yang ini dan pakailah pada hari Jumaat. Kerana bersabit dengan hari Jumaat ini hari yang mana disunatkan kita berpakaian yang mana elok ataupun baru.
Yang paling tepatnya pakaian yang paling cantik yang kita ada, maka hari Jumaat sunat kita pakai. Tidak semestinya pada hari raya, tetapi hari Jumaat. Bahkan para ulama menyebut hari Jumaat lebih afdal berbanding hari raya pakai pakaian yang baik. Hari Jumaat tu lebih afdal. Tapi kita biasa buat hari raya pakaian yang baik. Tetapi hari Jumaat tu lebih afdal dan hari Jumaat tu lebih mulia kalau kita nak ikut, kerana hari dikatakan Sayyidul Ayyam. Maka kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, ya Rasulullah, pakailah, belilah pada hari Jumaat. Yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun Sayyidina Umar menyarankan pada Nabi SAW. Maka apabila Nabi SAW menerima sasar ataupun saranan tersebut, maka Nabi menjawab. Apa jawab Nabi? Sesungguhnya yang memakai kain ini, orang yang tiada habuan baginya di syurga. Setelah mana Nabi Sayyidina Umar Al-Khattab menyarankan kepada Nabi, ya Rasulullah, beli dan pakailah. Maka kata Nabi kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka kata Nabi apa dia? Sesungguhnya siapa-siapa yang memakai kain ini, maka dia tiada habuan di dalam syurga. Apa makna dia? Maka siapa-siapa yang memakai kain daripada sutera bagi lelaki ini, kata Nabi, maka tidak boleh dipakai di dalamnya ke dalam syurga. Setengah ulama kata orang yang memakaikan sutera tidak membawa kepada masuk neraka, tidak. Tetapi penharaman di sudut pemakaian. Bukan sampai dia seperti mana buat benda haram, mencuri, mana haram lain. Tapi penharaman di sini adalah penegasan daripada Nabi, tak boleh pakai. Jangan kita kata haram macam mana haram makan khinzir, haram mencuri. Itu haram di sudut. Ulama fiqh buat perbahasan, dia tidak boleh kita nak melihat haram di sudut seperti mana pakai sutera macam haram makan khinzir, tidak. Faham maksud dia? Macam haram melihat wanita lah. Dosa melihat wanita dengan dosa memakan benda yang haram berbeza. Lama kita kata sama dosa dia, tidak. Sama juga haram meninggalkan puasa berdosa dengan meninggalkan solat berbeza. Tinggal solat pun dosa juga, tapi tinggal puasa tu dosa juga. Tapi dosa dua-dua tu tidak menyamai, tak sama. Kerana bersabit dengan solat tu wajib kok, yang khusus, yang difardukan. Maka begitu juga Nabi melarang ataupun Nabi tidak menggalakkan memakai daripada sutera ataupun pakaian yang disebut oleh Nabi. Jikalau kamu memakai, nescaya kamu tidak akan dapat memakainya di dalam syurga. Ini bagi-bagi penegasan terhadap kaum lelaki tidak boleh memakai pakaian yang mana dihalalkan bagi Allah bagi wanita, diharamkan bagi lelaki. Haram bila? Halal bila? Haram di dalam dunia, halal di hari akhirat. Halal di dunia bagi perempuan, halal bagi lelaki di hari akhirat. Maka bagaimana setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut sedemikian? Maknanya Nabi kata menyebabkan seseorang di kalangan kamu itu tidak layak dipakai ke dalamnya di dalam syurga. Maka ketika diberikan kepada Nabi sejumlah kain, lalu baginda sallallahu mengirimkan kepada Ibnu Sayyidina Umar radhiyallahu an dengan satu pasang kain. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, betapa aku memakainya sedangkan telah engkau ataupun berkata yang engkau telah berikan maksud sedemikian mengenai penharaman.
Masalah-Allah Sayyidina Umar ni dia merasa macam buat satu kesilapan. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, walaupun keadaan sedemikian, Umar tahu, maka Umar mengatakan pada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ini kan bukan haram ke? Kenapa nak bagi balik pada aku ni?" Maka kata Nabi SAW, "Aku tidak berikan untuk engkau, melainkan aku beri ini adalah untuk engkau jual ataupun engkau beri kepada orang lain." Jadi dalam hadis ni tidak menjadi kesilapan lelaki menjual sutera. Pakai tak boleh, jual boleh. Sama juga tidak menjadi penharaman bagi lelaki jual emas. Pakai emas tak boleh, jual boleh. Token emas contohnya lelaki, tak ada masalah. Ada dibenarkan lelaki boleh beberapa perkara mengenai emas. Contoh, ulama menyebut sekiranya sebagai display. Orang jual emas ni biasa display je. Dia panggil contoh. Jadi dia tidak beriktikad berpegang dia pakai. Ataupun dia tidak meletakkan pakaian daripada ataupun itu sebagai perhiasan. Dia hanya sekadar contoh, display. Dia ni jual emas. Duduk buat apa dia? Duduk buat view, duduk buat TikTok, duduk buat live jual emas. Dia duduk cerita lah emas 916, emas apa dia pun letak di tangan dia. Dia pakai di tangan dia emas. Dia susu sampai sen ni. Maka dia kata pada pembeli di dalam online tu, ini emas yang original. Sebab orang Kelantan ni tak boleh pisah emas dengan perempuan. Kebanyakan tok peraih, majoriti 99.9% semua pakai emas. Tu tak apa Fauzi? Siapa kata orang Kelantan miskin? Datang pergi pasar Siti Khadijah, tu dia ni, tu apa pengusi. Kadang-kadang kita cakap luar sikit, sengaja dia sising tangan baju ni. Ya, kita beli, bawa rumah ustaz orang belah utara. Kadang-kadang kita terlepas dia pergi sembang dengan makcik jual tu kat pasar Siti Khadijah, dia bercakap utara sikit. Orang makcik ni dia sising baju. Dia bercakap juga, nak cerita dia mah banyak ke Allahuakbar. Nah, jadi kawan lelaki dia memakai, maka dia menyicing ataupun dia orang panggil sising baju. Maka dia memakai tu dengan iktikad dia berpegang, bukan kerana dia memakai pakaian tersebut ataupun emas, tetapi sekadar nak tunjuk untuk urusan perniagaan. Maka dia pun pakai. Maka pakai tadi dia mesti perjelaskan mengenai barang yang dia jual. Sebab hari ni online ni bukan tak sok-sok jual beli boleh, tapi kena jelas. Yang tak boleh ni gharar, tak pasti. Tapi kalau jelas, dia kena berjelas molek. Okey, mah ni adalah mah 916, berat sekian, dia pun pakai. Kebetulan kulit dia putih. Emas ni tak alergi. Bukti dia, kulit saya ni kalau pakai pun tak rasa gatal. Gitu. Maka dia pun buat, dia jual barangan dia, maka lelaki memakai. Tidak salah. Yang salah ni macam mana? Lepas dia jual, live pun dah habis dah, pembeli pun dah habis, pakai juga. Tu tak boleh. Pergi masa raya pakai, pergi shopping komplek pakai je kerja dia. Atas alasan kenapa pakai? Display. Tak boleh yang tu. Kerana proses majlis tu dah habis dah. Nampak? Sama juga lelaki yang menjual kain tudung. Hari ni dalam TikTok lelaki jual kain tudung. Kebetulan isteri dia tu tak berapa pandai sikit nak jual secara online, dia suruh lelaki. Lelaki tu kebetulan anak-anak muda kata agak jambu sedikit. Wallahualam lah bahasa anak muda, dia kata lembut-lembut sikit, lebih kurang gitulah. Suami pun pakai kain tudung, jual tudung bawah. Ustaz pernah tengok. Jadi ramai orang duk mengecam.
Lala sekali lepas dia buat live tu, dia bertutup. Dia kata sebenarnya saya pakai ni tidak ada kena mengena, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah mati. Nak ceritanya, dia sebagai contoh display. Kebetulan muka dia tu bujur telur, comel pula dia pakai. Orang perempuan pun boleh beli dengan sebab orang lelaki pakai tudung. Macam pelik juga kalau orang perempuan ni tak nak pakai tudung lagi, tak tahulah. Tapi nak ceritanya dia jual banyak. Jadi dalam masalah ni, ulama kata tak haram kerana contoh dalam urusan jual beli. Pasal apa dia? Pasal nak suruh orang kita jual biar pasti. Ini perniagaan secara online. Jangan kita kata lelaki haram-haram terus. Dalam urusan-urusan macam ni tak haram kerana dalam majlis tersebut. Tapi kena royak lah. Ni contoh lah tu. Nak cerita lah. Saya ni buat contoh. Buat demo contoh. Tapi kalau dia nak pakai, lepas dia jual online tu, dia pergi pakai juga, pergi beli goreng pisang, tak kena lah tu. Dia panggil yang diharamkan. Maka Nabi kata kepada Ibnu Umayyah, Ibnu Umar, aku tak suruh mempakai pun. Aku tak suruh mempakai dengan sutera ni, kata Nabi kepada Ibnu Umar. Inilah mu'tikaha litalbisaha. Aku tak suruh pun, walakin tabi'ah au taksuha. Aku nak suruh kamu berilah pada orang boleh. Maka dalam hadis ni tak menjadi kesilapan lelaki nak pegang sutera, lelaki nak pegang emas. Tetapi ada benda yang haram, tak boleh pegang, tak boleh jual. Walaupun dia tak minum, walaupun dia tak pakai. Contohnya harga. Haram juga. Haram juga tu kena faham boleh. Haram dia haram dengan sebab ataupun zat dia sendiri tu haram dah. Ada haram yang disebut dengan haram lizati, zat dia tu haram dah. Arak, babi, khinzir, whatever lah panggil apa dia pun. Maknanya haram zat dia tu tak boleh ubah dah. Yang tu pegang tak boleh. Pegang tak boleh. Apatah lagi setengah ulama kata tengok pun tidak dibenarkan kecuali tertengok. Lain dah. Tapi sengaja tengok, pergi pasar raya yang ada jual minuman haram, pergi tengok. Nak tengok lagu mana dia punya cair dia, tengok. Kecuali kita ni buat risau lain. Tapi halus mata nak jadi tengok. Pasal dengar ulama kata salah satu mata, salah satu keras hati orang yang suka tengok perkara yang haram. Dia pergi tengok, betul. Nak teh iman dia kuat tak? Tengok. Boleh begitu. Janganlah benda-benda yang tu. Yang tu tak boleh. Tapi dalam masalah sutera, emas, apa tak? Yang tu lain, kategori lain. Haram pakai kerana tegahan daripada Nabi, kerana itu pakaian ahli syurga. Tidak membawa kepada, para ulama kata, tidak membawa kepada seperti mana penharaman dan dosa-dosa besar lain. Tidak termasuk daripada minal kabair, dosa-dosa besar yang disebut dengan syirik, mencuri dan sebagainya. Baik. Maka maka Nabi kata Ibnu Umar, kamu berilah pada lain, kamu kirimlah pada orang lain. Lalu Umar mengirimkan kain itu kepada saudaranya daripada penduduk Mekah yang masih belum memeluk Islam. Baik. Adakah boleh kita beri kepada orang bukan Islam kain sutera untuk dipakai? Jawapan ulama, orang lelaki bukan Islam pun haram memakai sutera. Kita orang Islam tak boleh nak bagi pada dia. Tetapi jika dia pakai melalui dia sendiri, bukan daripada kita, itu bukan orang panggil daripada kita. Sama je hukum dia begini. Kita tahu makan ni haram. Kita orang Muslim ni haram makan. Kita pun ambil pergi beli makanan haram bagi pada non-Muslim. Pun tak boleh. Kono-kono nak raikan dia pasal hidup kejiranan kan. Kita tahu jiran kita ni memang minat sangat. Minat sangat kau jenis makanan jenis makanan dia lah. Kono-kono kata Nabi kan,
tidak terima seorang daripada kamu sehingga kamu tidur sedangkan jiran kamu kelaparan. Maka dia tengok jiran dia ni macam lapar, nampak kurus, dia pergi beli. Dia duduk tergantung tu dah. Pergi beratur pakai emas pasal takut orang kenal dah pakai emas. Nak bagi, kata nak apa nak bagi. Niat dia kerana nak muliakan jiran tadi supaya jiran dia tak lapar dia pergi beli. Ya tu tak boleh lah. Walaupun kita tahu dia makan, dia makanan dia tu, kita jangan mengiktiraf sebarang makanan yang diharamkan oleh syarak. Jadi kalau kita bagi juga, seolah-olah kita mengiktiraf benda tu boleh. Kita tak makan, tapi kita menyokong dia bagi. Tapi dalam isu ni macam mana? Isu ni, bagi je dia makanan yang halal. Nasi goreng, mi goreng, cah kuih tiaw. Tak ada lagi lah setakat ni orang jual cah kuih tiaw tepi jalan. Cah kuih tiaw Muslim, cah kuih tiaw non-Muslim. Ada tak? Tak ada. Kalau cah kuih tiaw tu umum, orang Islam boleh makan, non-Muslim boleh makan. Jadi nak selamat, beli makanan yang halal di segi syarak, yang baik di segi syarak, maka kita bagi pada dia. Kita kategori daripada golongan yang Nabi sebut, wa yuta'imul ji'an, memberi makan orang yang lapar. Boleh pahala walaupun dia non-Muslim, kerana dia kategori orang yang lapar dan kategori kita mulia. Boleh pahala di sudut kerana apa dia? Kerana kita berbuat baik pada dia, menggunakan benda baik juga. Tapi kalau dia lapar ni, kita bagi benda tak boleh. Contohnya syarat haram kan minum benda ni, tahu dia jelai lapar, nah, pergi beli juga minuman yang haram, pergi beli tuak masai bagi minum dia, tak boleh. Tengok orang jual banyak tuak. Tuak ni kata tuan jual tak boleh minum dah ni, tuak ni masam dah seminggu dah. Tak apa saya nak bagi pada non-Muslim, hukumnya haram. Haram bagi kita, haram juga bagi dia untuk kita beri. Soalnya agama dia minum dia tu, itu isu lain. Faham maksud dia? Ini ada orang kita tidak. Orang kita ni tidak. Dengan orang Islam dia ada halal haram. Dengan orang bukan Islam dia tak ada halal haram. Kadang-kadang ni masalah. Ya sebenarnya orang Islam, dengan orang Islam pun ada halal haram, ada halal haram. Dengan orang bukan Islam lagilah kita kena ambil cakna soal halal haram. Kalau dengan sama Islam ni, kadang-kadang kita tersilap, dia boleh tegur. Silap ni. Nak akad jual beli lagu mana, tak cukup lagi RM1 ni. Tak boleh. Tak boleh akad jual beli, tak cukup lagi ni. Kecuali kita cerita pada dia, tak cukup ni tuan RM1 ni. Kau nak halal kau lagu mana ni? Kata tuan tak apalah saya halal. Baru jadi akad jual beli. Tapi kalau kita dengan non-Muslim, tak ada proses akad jual beli. Tapi kita pula nak dapat pahala macam mana? Kita kena buat mengikut syarat juga. Kalau harga RM4.90, kena bagi RM4.9 pada dia. Dalam sudut soal jual beli tak ada dengan non-Muslim. Tapi dari sudut kita bermuamalah atau berurusan dengan dia tu dapat pahala. Faham molek tu. Ya tidak ada istilah dengan orang Islam kita kena buat molek, dengan non-Muslim buat tak molek, tak ada. Dia semoleknya kita kena amanah. Mudah-mudahan kita buat molek dengan dia, dia pun tertarik dengan Islam. Kalau boleh beginilah. RM4.90 tu, apa dia, menu rahmah ke apa? Menu rahmah RM4.9. Bagi RM5 tak payah tunggu dah 10 sen. Ni tak tunggu 10 sen sampai mi kari tu sejuk. 10 sen je. Tuan kedai kata tunggu-tunggu, ya duduk tunggu 10 sen tu. Satu sah tu masjid tu tak habis-habis, 10 sen duduk tunggu. Ramai je. Jadi kita kalau giliran kita beli menu rahmah RM4.9, nah, halal lah 10 sen tu. Tak kaya pun. Tapi bagi orang yang berkira, dia kata dengan sebab 10 sen, dengan sebab tak ada 10 sen tak cukup RM1. Katanya orang yang jenis berkira lah. Nah, kadang-kadang orang mega-mega menu rahmah ni, kadang-kadang Ustaz pernah tanya dia, pasal apa tak cukup RM5? Selalu senang. Oleh Ustaz, kita nak tarik orang. Promosi RM4.9. Nak promosi RM4.99.
Nak kata tak? Halal lah. Nak bagilah. Nak bagus juga cadangan baik. Sokonglah benda baik. Makna beli 10 sen tu sedekah lah. Nak ni duk tunggu kadang-kadang. Siap dia duk cacat tunggu. Order ke bang? Oh siap makan dah. Habis tu tunggu bela. Berapa? 10 sen. Ya Allah. Mari sama MBSA bayar 10 riyal. Punya nak tunggu 10 sen kena bayar 10 riyal. Ada? Tak payahlah bagi je sedekah. Tambah di bulan Syakban ni dah. Bulan Syakban ni 2 Syakban dah. 28 hari lagi Ramadan. Ada orang macam tu sebab kita jumpa macam-macam kan. Dah. Maka kata Nabi kepada Ibnu Umar, berilah pada orang lain. Kamu beri kepada saudara kamu. Maka Ibnu Umar, maka bagaimana dia disebut? Dia pun balik ke Mekah, dia sedekah. Umar Al-Khattab radhiyallahu an sedekah kepada sahabat dia yang belum memeluk Islam. Jadi para ulama kata tak salah kita nak hadiah kepada orang Islam. Dengan erti kata hadiah pahala tetap diberi. Dia tak jadi zakat, dia tak jadi sedekah. Faham maksud dia? Sedekah yang wajib zakat, sedekah sunat sedekah. No muslim dia panggil hadiah. Jadi hadiah tu disudut berbeza di sudut apa dia ulama bahas, pahala sedekah lain, pahala zakat lain, pahala hadiah. Ulama kata dia seumpama pahala sedekah, tapi kita tak boleh sebut kepada mereka ini sedekah saya untuk awak tahun ni. Kita boleh kata pada dia macam mana? Ambillah kebetulan saya pergi overseas, beli sedikit makanan, saya hadiah pada awak. Atas nama hadiah boleh. Kita sebut hadiah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetap beri kebaikan apa yang kita buat. Dalil dia, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah aw syarran yarah. Walaupun sebesar zarah benda yang baik dikira baik, besar zarah benda yang buruk pun dikira buruk, apa dia, keburukan. Jelas dia tu. Maknanya tak haram kita nak beri kepada orang bukan Islam. Contohnya orang Islam larang pakai, contohnya sutera, maka kita boleh beri kepada orang bukan Islam, tapi dengan syarat bukan suruh orang lelaki pakai, tetapi orang perempuan yang bukan nom ataupun bukan Islam. Tapi soalnya lepas kita beri, dia pakai juga, itu bukan urusan kita. Tapi nak cerita boleh bagi kepada mereka yang belum Islam. Tapi kalau untuk kita tahu dia ni memang tak ada isteri, tak boleh kita bagi sutera pada dia, melainkan kita hanya sebagai hadiah dan kena bagi tahu pada dia. Dan kalau kita memang ragu-ragu, memang dia jenis tak tahu buat hukum apa dia, jangan beri. Berilah benda lain. Itu yang di antara yang disebut oleh para ulama. Kita sampai yang seterusnya, yang ke-27. Babu la yusabbu walidayhi. Bab pada menyatakan jangan mencaci ibu bapa kamu. Masya Allah. Jangan caci maki. Jangan menggunakan kalimah cacian, yakni kalimah yang tidak dibenarkan oleh agama. Daripada Sayyidina Sa'ad bin Ibrahim an Humay bin Abdul Rahman an Abdul Umar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam minal kabairi an yashtima ar-rajulu walidayhi faqalu kaifa yashtimu qala yashtimu ar-rajulu fayastumu abahu wa ummu. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dia telah berkata, Rasulullah SAW bersabda, di antara daripada dosa-dosa besar minal kabair, Masya Allah, antaranya daripada al-kabair, dosa besar, ayyashtimar rajulu walidayhi. Apa dia? Kata Nabi, antara dosa besar, seorang lelaki, seorang anak, walaupun dia guna kalimah rajulu, tapi para ulama kata tidak khusus bagi lelaki saja, anak perempuan pun sama juga. Bunyi rajulun, orang lelaki tu, ada rijal kan, perempuan tidak. Banyak dalam hadis Nabi guna kaum lelaki, maka termasuk juga dalam bab wanita, termasuk juga perempuan kena ambil cakna. Jadi kata bagaimana Nabi sebut, di antara dosa-dosa besar bahawa seseorang yang mencaci maki, ataupun kita kata memaki hamu. Salah satunya memaki hamu siapa dia? Rajulu walidayhi. Memaki hamu orang tua dia. Ni paling besar dosa. Allah, maki hamu. Ataupun kita guna istilah hari ni,
Tak maki hamu macam orang dulu. Orang dulu maki lagi, hamu lagi. Bahasa tu kesak sangat. Hari ni dia guna maki hamu dengan kaedah moden. WhatsApp. Maki hamu muk dengan WhatsApp. Allahu Rabbi ada. Mu tak erti bahasa. Orang rakyat dah duit tak ada bulan ni minta juga. Allah. Ada. Kebetulan ayah nak tukar tayar mutu. Tayar mutu sekarang ni tak pakai tip. Dia mahal. Dia pakai tayar list lah. Mahal tayar tu. Mak ayah ni nak tukar tayar mutu. Nak pergi masjid Surabaya. Mutu asyik. Bocor. Minta dengan anak tulis WhatsApp kata apa dia? Aku gaji tak boleh lagi. Kadang-kadang anak ni dia bahasakan diri dia tu kadang-kadang atas faktor dia sendiri pun jahil agama. Yang kedua tekanan hidup. Nah, minta dengan molek, balas dengan tak molek. Nah, dia siap tulis. Nah, duit mana bagi bulan lepas ni takkan habis dah. Contoh. Lain kali jimat cermat lah. Jangan jadi boros. Ada je ni anak lagu tu. Jadi tak kerti bahasa macam mana, wallahu a'lam. Jadi ada kalimah yang disebut dengan walaupun tak nama maki hamu tapi seumpama ataupun yang dikata tashbih. Seumpama dia. Sakit hati. Yang tu dalam kaedah ulama kata intonasi orang beriman berbicara ni pertama mengikut perihal orang. Kalau dia ni guru kita, intonasi dia lembut. Cikgu nak pergi tandas boleh tak? Faham apa dia? Intonasi dia. Nah, kalau dengan pengawas dalam kelas kita, aku nak pergi tandas murid tak? Benda sama. Sebab satu level tak ada masalah. Dengan mak kita, mak kita nak pergi tandas meta ni, mak jaga semeta ni. Faham maksud dia? Dengan ayah kita, lagilah kita kena ni. Pasal ayah ni kadang-kadang dia bekir marah. Tapi ayah ni biasa kalau dah tua ni, dia jadi hilang tarik. Ibarat kalau sungguh hilang tarik, sungguh ustaz tengok biasa begitu. Ada anak ulah hormat juga kadang-kadang. Ya anak apabila ayah berusia jadi kurang, ngamuk dia takut pula. Kadang-kadang dia dengan ayah dia lebih kurang begitu. Orang tu, orang lelaki memang macam tu. Bukan ustaz cakap yang memang macam tu. Sebab orang lelaki ni pertama, dia tak kira lah. Dan dia tengok, anak nak bagi duit tak apalah, bagi kemuk. Lepas anak pergi, dia minta ngamuk. Nah. Jauh ayah ni sebenarnya. Maknanya, dia tak nampak dia punya kehendak dia, marah dia. Lepas anak pergi, dia bebek kat bini. Apa anak latar kita ni anak? Tapi nak ceritanya, kalimah maki hamu moden ni dengan WhatsApp. Sama juga di antara kalimah yang kita guna tadi, kalimah yang mana walaupun tak nama maki hamu, bahasa orang Melayu kita ni, maki hamu ni kita kata uduh pada dia. Tapi dalam kalimah, dalam hadis ni Nabi kata yang disebut dengan maki hamun ini termasuk daripada kalimah-kalimah yang tidak sepatut diungkapkan oleh seorang anak. Payahlah kita nak sebut tu. Kita cara mudah kita kata kalimah yang tak molek. Maka bagaimana daripada dosa besar orang yang suka menggunakan kalimah yang tidak baik ataupun perkataan yang tidak baik, memaki hamun, maka Rasulullah SAW menjawab, memaki hamun dia akan seorang lelaki, lalu lelaki itu memaki hamun balik, yakni lelaki itu kepada dirujuk, yakni kepada bapa dia sendiri ataupun kepada ibunya. Dah. Bukan sekadar dia maki hamun orang, dia bukan sekadar dia tu kita dalam Islam. Tak boleh kita kata mu ni punuh yang benih lagi. Jangan. Wallahu a'lam. Azan dulu ku. Sambung selepas azan Isyak. Wallahu a'lam.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina. Innaka la tukhliful mi'ad. Baik, tersambung sikit lagi. Macam Ustaz sebut tadi, kita benci ke orang macam mana pun, ada silap macam mana pun, tak boleh kita nak menyalahkan keturunan dia. Walaupun kita bergurau dengan cara kita pun tak boleh. Macam Ustaz sebut tadilah, apa budak ni benih tak molek ke apa ni, ada dia punyalah malu. Sungguh, jadi bukan salah ibu mengandung, sungguh tak salah dia. Hatta sekalipun, walaupun dia lahir daripada anak zina sekalipun, tak boleh nak menyalahkan. Tu dalam Islam, jumpa anak yang orang buang, kita tak boleh khianat, tak boleh bunuh, terus ambil selamatkan dia. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana Nabi SAW pernah dimaki dan pernah dicerca oleh penduduk Taif, sejarah ni cukup menjadi ingatan bagi umat Nabi SAW. Sehingga kan para ulama letak sejarah Nabi di Taif itu adalah sejarah sedih Nabi. Tidak ada manusia dan para Nabi yang paling sedih melainkan Nabi SAW. Ada tak Nabi yang kita dengar seumpama Nabi diuji? Tidak. Nabi lain diuji tapi tidak sehebat Nabi SAW. Nabi antara Nabi yang paling hebat ujian Nabi SAW. Antara ulul azmi yang kuat ditahan, kuat diuji, Nabi SAW. Pasal apa? Pasal umat dia ni kurang ujian berbanding dengan umat terdahulu.
Maka Nabi diberi ujian. Umat terdahulu Nabi mereka selamat tau. Umat hancur. Bani Israel, Nabi Musa selamat. Nabi Isa, Bani Israel diangkat. Diangkat oleh Allah. Kau dia habis binasa kan? Nabi SAW, Nabi diuji, umat dia selamat. Dalil dia di bumi Taif, umat dia diuji, Nabi diuji dengan begitu hebat. Tu kalau kita tengok waktu Nabi berjalan ataupun setiba di Taif, Nabi bawa penemah. Antara penemah Nabi setengah riwayat ada menyebut ialah di antaranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ni kalau kita kata teman jalanan Nabi. Itu Zaid bin Harisah ni boleh dikatakan bibir mulut Nabi di sekitar tersebut. Sayyidina Zaid bin Harisah yang Nabi pernah kahwinkan dengan sepupu dia tu kan. Manusia yang dikatakan Nabi merdeka, Nabi bebaskan, Nabi beri apa yang manusia. Sebab kalau kita kata Zaid bin Harisah ni apa dia? Sahabat kesayangan Nabi. Di waktu di Taif, Nabi SAW bawa Zaid bin Harisah menjadi penemah. Berjalan dia dengan Nabi SAW. Ada setengah riwayat ada menyebut 50 batu Nabi dengan Zaid berjalan. Dah lah 50 batu jauh tuan-tuan. Panah li. Ibarat kata setengah syair, seumpama melihat macam air berada di hujung sana. Tetap pernah tengok tak kalau panah li ni nampak macam ada air tak? Sewaktu berlaku kepada Ismail dengan Siti Hajah, bekerja-kerja tak? Kalau kita kata beginilah, duduk di sohrok pada pasir panah, dahaga sangat, macam ada air depan li pergi tengok tak ada apa pun. Allahu Rabbi. Bagaimana Nabi hampir 50 batu berjalan dengan Sayyidina Zaid bin Harisah ni penemah. Tu kalau kita tengok, tidak sedikit pun Nabi tadi mengeluarkan kata-kata memaki hamu balik penduduk Taif. Sehingga Sayyidina Zaid bin Harisah kata, aku tidak pernah Nabi kata, apa perangai puak-puak ni dah lah tak hormat langsung aku Nabi. Tahu tak aku pesuruh Allah ni. Kau buat aku ni macam kuli apa dia. Tak ada. Oi, kalau kita baru jawab tampun hulu kampung, orang lupa nak bagi salam pada kita, kita kata, oh sombong. Tai nak cok orang baru mari jumpa orang. Begitulah. Oh, lepas boleh orang sudah cok ni tegur pun tidur. Tidak tahu, tapi bukan pengusi surah, pengusi kampung, JKKK tu dah. Tapi nak ceritanya, apa salahnya kita bagi salam pada dia dah. Ni baru saya orang buku tek tu ukit dah. Gitu. Jangan ada mengukit lah. Sayyidina Zaid bin Harisah kata, aku berjalan dengan Nabi 50 batu panah tadi li. Nabi tak jawab, Nabi tak kata, Nabi tak hamu, tak maki pun penduduk yang pernah balik. Bahkan Nabi doa pada Allah. Apa kata dia? Setengah riwayat kata Nabi kata kepada Sayyidina Zaid, minta pada Allah, sesungguhnya ya Allah, kau ampunilah penduduk Taif kerana mereka tidak tahu. Oh, kita ni kalau kita orang buat silap kita, apa jahil ni? Dah lah jahil tukir pula. Komplit kita, sedap kita baca orang ni, dah lah jahil tukir pula. Mana nak cerita? Nabi kata, ya Allah, ampunilah dosa penduduk Taif kerana mereka tidak mengetahui. Setengah riwayat kata Nabi memanjangkan lagi, sesungguhnya aku mendoakan supaya anak-anak lahir daripada sulbi penduduk Taif suatu hari nanti beriman pada kamu ya Allah. Masya Allah. Orang maki hamu tu. Itu istinbat pengajaran daripada cerita Nabi ni. Maki hamu tidak boleh dibalas dengan maki hamu. Pertama-tama kita ada jawatan. Pegawai awak tak selam pun jangan maki hamu sungguh. Tapi kalau kita maki hamu juga, tak sampai sepenggal tak jawatan. Begitu bahasa ustaz gunalah. Tu orang maki hamu apa ni? Duit banyak, duk belanja, duk bagi makan orang, duduk renovate bubuh hekar. Kita rumah panas tak ada aircon. Bubuh hekar juga surang. Dia maki hamu. Walhal dia tak tahu duit infak orang ramai, duit wakaf orang. Nak datang semayang dia selesa,
Jangan kita duk banding dengan kita. Ada ekor pun tak nak turun juga. Lagu mana tu? Begitu pula. Ke tak ada ekor, dia kata pula panah. Oi, surah tu panah. Nak buat Jumaat, ekor tak ada. Masalah juga. Bubuh ekor. Tak mari juga. Tak payah makin hamu lah dia. Ajak dia cara macam mana? Buat makan setiap malam. Dia nak mari, dia tak nak mari biar. Tunggu tuan-tuan. Nabi tidak balas. Sehingga bagaimana ada 3 pemuda menakhiri kuliah pada malam ni. Setengah riwayat kata ada 3 orang lelaki. 3 orang lelaki ni semua mulut jahat. Mulut-mulut yang dikatakan mulut longkah. Begitulah bahasa kita guna hari ni. Begitulah mulut yang tidak ada insurans. Yang Nabi sebut wahifzul lisan, jaga mulut, tapi dia tak ada insurans mulut dia. Insurans tak cover dia panggil. Maknanya di antara lelaki yang pertama kata, ya Muhammad, mu cerita banyak mana baik pun aku tak boleh terima. Pertama, mari cerita syurga ke neraka ke balasan apa aku tak boleh terima. Pertama. Yang kedua kata, macam tak ada orang lain kau nak mari atas pun suruh Allah. Mu juga mari. Nah, mana tak boleh terima Nabi. Dia kata macam mana? Macam kita kata, apa tak ada orang lain. Begitu. Dia juga pegang jawatan. Bagi kau orang lain kadang-kadang macam tak ada orang lain yang layak. Gitulah. Yang ketiga, kalau mari lebih pada 3 orang, belum tentu aku beriman lagi dengan kamu. Allah bahasa dia. Setakat ustaz dah mengajar lebih kurang 12 tahun. Tak aja lagi orang kata begitu. Tu kadang-kadang apabila kita tak mari kuliah ni, ada fikir pasal terasa hati. Dapat surat cinta. Tak pernah boleh. Agak keras sikit zaman masa muda kan. Mau ni muda lagi. Balik tu apa pengusi dia letak kat wiper. Tak, letak kat wiper. Betul lah kita ni wiper ni biasa hujan je kita pakai dia. Sampai di rumah masuk pakai tengok, nak kata surat sama MBSA, tak ada cok MBSA pun. Surat apa dia? Ingat anak kita. Masa nak ni berasa ada lagi. Tak jatuh pula tu duit kereta lekat situ. Padahal dia kepik. Ikhlas makna dia tu. Baca-baca, dia teguran dia, mengguris hati dia. Ada setengah orang ingat zaman-zaman dulu, tak boleh kita tegur. Kalau mari, kadang-kadang orang kata, kita kata sebelum beribadah carilah ilmu yang beramal tanpa ilmu ni, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Amalan dia Allah Ta'ala tak terima. Semayang macam mana pun tak ada ilmu ni dah, tak cara betul dah. Dia marah, dia kata, saya terasa sebab saya tidak ada masa untuk menuntut ilmu, tapi saya ada masa untuk solat. Tak apalah kita maaf. Gi bulan depan kita explain molek-molek, kata dia. Nah, kita masuklah kuliah lah, bincang balik. Lepas pada tu jumpa dia. Dia kata baru saya faham. Tu kan tu Ustaz sebut tadi. Nah, kalau kita kata nata mana tulis ni. Tak ada. Ni tugas dakwah ya jumpa macam-macam. Jam tu biasalah. Nah, jam tu dalam orang panggil amalan ataupun nasi minum kita je jam. Perjuangan tak ada istilah maknanya orang panggil give up, tak ada. Kalau give up tak mari dah ni. Nah, maknanya fikir dakwah Nabi dulu teruk lagi, dahsyat lagi. Begitu. Jadi kalau kita fikir balik Allah, dah makna kita ni sikit sangat diuji oleh Allah. Nak banding dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Sikit sangat. Maka bagaimana Nabi ni, dia tidak balas cercaan dengan cercaan. Suami apabila bini tinggi suara, jangan balas dengan tinggi juga. Daunkan seketika, diamkan diri. Itu bukan makna takut bini, itu sabar. Sungguh ustaz banyak pergi kuliah muslimat, tanya hati ke hati, betul tak ibu kalau ibu mengepek suami diam kita tewas? Ya ustaz. Lepas tu bini lelaki tak mutu pergi masjid pakai kopiah serbawa dia kira gitu. Biasa pukul 1 suku 1.20, pukul 12 gitu. Dia mari fikir apa lelaki ni ada terasa, maknanya ada benda. Lepas tu balik minta maaf. Minta maaf lah, tinggi suara tak ada.
Tak kata masa tu lah nak minta tanda tangan tu. Masa tu lah nak minta. Tahi dia molek tu. Kenapa tak terus boreng? Tak telitah dia kata. Sungguh rahsia tu. Tapi dah buka dah lah, tak jadi rahsia dah. Boleh insya-Allah wallahu a'lam. Dengan izin Allah kita jumpa Ramadan lah pula dah. Ramadan lah pula insya-Allah. Doalah ustaz panjang umur, ustaz doa ibu ayah sekalian panjang umur. Ustaz minta satu je. Satu je minta dah. Minta ramai orang mari di bulan Ramadan. Tu tak setuju minta ramai. Katalah malam ni ada 100 orang. Satu orang seorang je. 200 orang. Yang satu tak ada, yang kedua jangan lupa sedekah. Boleh siapa dia nak sedekah bulan ni. Jangan tunggu satu Ramadan. Takut-takut pendek umur. Sungguh bagi je bulan ni ada panjang umur, bagi pula Ramadan. Boleh insya-Allah. Wallahu alam, apa yang baik datang daripada Allah, yang kurang kelemahan pada diri saya mohon kemaafan. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Allahumma ihdinas siratal mustaqim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.